Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini saya nak bercerita tentang satu opening yang dikenali sebagai Traxler Counter Attack ataupun serangan balas Traxler. Baik, sebelum tu bercakap mengenai menyerang, kami akan mengadakan satu camp yang sangat unik yang julung-julung kali diadakan yang diberi nama Camp Catur Mini. Baik, Camp Catur Mini ni merupakan satu aktiviti yang belum pernah kita orang buat. Jadi dia punya konsep ialah short and sweet ataupun dalam bahasa Melayunya ialah pendek dan manis. Pendek dan manis macam buah kurma, pendek manis. Tapi kurma ada juga yang panjang. Tak kisahlah. Nak bagi tahu kat sini konsep camp mini ni ialah pendek di mana ianya akan mengambil masa selama 1 jam sahaja tetapi manis. Bermaksud topik yang akan kita bincangkan itu merupakan satu topik yang sangat penting dalam bermain catur, iaitu idea ataupun cara-cara untuk menyerang. Jadi camp ni kita ada sebanyak 40 siri lebih. Segala info mengenai camp mini, camp-camp catur yang lain serta pertandingan dan aktiviti-aktiviti yang akan kami anjurkan pada bulan ni saya ada letakkan di dalam link di deskripsi kat bawah. Jadi korang boleh check it out dekat situ. Baik, jom kita mula kita punya perbincangan pada hari ini. Hari ini saya dah beritahu kita nak bercerita mengenai Traxler Counter Attack. Traxler Counter Attack ni merupakan satu opening yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi sebabnya dia mempunyai terlalu banyak cabang dan variasi. Jadi apa yang saya nak buat hari ini ialah saya tak boleh nak pergi dengan begitu mendalam bagi setiap variasi. Cuma saya akan cuba untuk memberi idea dan juga plan apa yang nak dibuat bila korang cuba mainkan Traxler Counter Attack. Alright, jom kita tengok opening ni. Kita ada E4, E5, Knight F3 menyerang pawn, Knight C6 mengawal pawn, Bishop ke C4 dan seterusnya Knight ke F6. Ini merupakan satu opening yang dikenali sebagai Italian game. Dalam posisi ini biasanya beberapa serangan boleh dilakukan. Contoh kita ada Fried Liver Attack, kita ada Lolly Attack dan juga kita ada Traxler Counter Attack. Kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai Fried Liver Attack, korang boleh pergi ke playlist kita orang dan cari video mengenai Fried Liver Attack. Tapi hari ini kita nak bercakap mengenai Traxler Counter Attack yang dimainkan oleh pemain hitam. Baik, jadi kat sini Knight ke F6 ni nampak seperti satu gerakan yang tidak bagus sebab ia membenarkan Knight datang ke G5 untuk menyerang F7. Jadi itulah apa yang biasa dimainkan oleh putih kat sini. Knight ke G5 dengan idea untuk makan pawn di F7 dan membuat fork ke arah Queen dan juga Rook kat situ. Tapi sebenarnya ini semuanya telah dirancang oleh pemain hitam yang ingin memainkan variasi Traxler Counter Attack. Kat sini hitam membuat gerakan Bishop ke C5. Time ni mesti pemain putih berasa sangat lega, berasa sangat happy sebabnya dia cakap, "Uish, hitam ni tak erti main chess ni. Bagi F7 free, aku boleh makan Rook pula tu. Thank you pemain hitam." Dia cakap macam tu. Jadi, move yang paling logik, Knight makan F7 membuat fork seperti yang saya katakan tadi. Ini sebenarnya semua dalam perancangan hitam dan Traxler Counter Attack dimulakan dengan Bishop makan F2 membuat sacrifice Bishop kat situ. Baik, dalam posisi ini sebenarnya putih mempunyai 3 pilihan gerakan utama kat sini. Yang pertama, King boleh makan Bishop, King boleh lari ke F1 ataupun King boleh lari ke E2. Tapi kalau saya nak cerita ke semua variasi hanya dalam satu video, sememangnya tak cukup lah sebab terlalu banyak cabang. Oleh itu, untuk hari ini saya hanya akan cerita apa yang berlaku kalau King putih makan Bishop di F2 kat situ. Baik, jom kita mula. Kat sini pemain hitam perlu menyambung serangan dengan Knight memakan pawn di E4 kat situ membuat check. Dan dalam posisi ini korang boleh tengok pemain putih mempunyai 6 pilihan gerakan kat sini. Kita ada King ke G1, F1, E1, E2, E3 dan F3. 6 pilihan kat situ dan saya akan pergi satu persatu mengikut turutan kat sini bermula dari G1 sehinggalah F3. Jom mula dengan King ke G1. Hitam boleh meneruskan permainan dengan Queen ke H4 dengan membuat ancaman checkmate di petak F2. Dan piece-piece hitam terutamanya Queen, Knight
dan juga rook yang akan datang ke F8 kat sini berserta knight yang akan melompat ke D4 ni merupakan piece-piece yang sangat berbahaya terhadap king putih, dan inilah apa yang cuba dilakukan oleh pemain yang memainkan opening Traxler counter attack. Macam saya cakap, saya tak nak pergi terlalu mendalam sebab terlalu banyak cabang kat sini. Jadi saya hanya akan bagi idea dan plan sahaja. Kita kembali ke sini. Kita ada move yang kedua, gerakan pilihan kedua, iaitu king lari ke F1. Macam biasa, queen masih pergi ke H4 kat situ dengan ancaman untuk membuat checkmate sekali lagi di F2. Defense yang terbaik kat sini ialah queen ke F3. Kita ada knight ke D4. Bukan sahaja menyerang queen, malah turut menyerang pawn di C2 dan seterusnya rook di A1. Jadi kat sini gerakan terbaik yang boleh dibuat oleh putih ialah G3, turut sama menyerang queen hitam. Dan queen boleh membuat check di H3. Kita ada queen G2, sememangnya putih nak exchange ataupun tukar queen kat sini. Dan queen F5 membuat check. King terpaksa lari ke A1 dan kita ada knight makan C2 membuat fork ke arah king berserta rook di A1. Dan dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa sekali lagi semua piece-piece hitam sedang membuat serangan ke arah king. Baik, kita kembali ke sini. Gerakan yang ketiga iaitu king melarikan diri ke E1. Apa yang berlaku kat sini? Sekali lagi, gerakan yang sama. Queen datang ke H4 membuat check. Dan kalau putih cuba menghalang check tersebut dengan tolakan pawn ke G3, kita ada knight makan G3 sahaja. Bila pawn makan knight, kita ada queen makan rook sambil membuat check kat situ. Sememangnya kalau korang tengok kat sini, king tak boleh nak melarikan diri ke E2 sebabnya knight akan datang ke D4 membuat check. Dan apabila king lari, queen yang berada di D1 akan menjadi percuma dan sememangnya akan dimenangi oleh hitam lah kat sini. Oleh sebab itu, di posisi ini gerakan bishop ke F1 terpaksa dimainkan. Dan hitam sememangnya boleh membuat castling kat sini. Dia punya rook berada di tempat yang cantik, dan kalau kita tengok kat sini, ancaman rook untuk makan knight di F7 dan seterusnya memakan bishop di F1 kat situ merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Kembali ke sini sekali lagi. Apa jadi kalau king melarikan diri ke E2? Jadi kita ada king ke E2. Sekali lagi, kalau kita ada peluang untuk bawa piece kita datang menyerang king sambil mendapat tempo, itu merupakan satu langkah yang sangat bagus. Best move dalam erti kata lain lah. Jadi kat sini, knight D4 boleh dimainkan, membuat check. Kalau king lari ke E1, kita ada gerakan queen H4 seperti yang telah saya tunjukkan sebelum ni. Kalau king lari ke D3, ini merupakan satu gerakan blunder, satu gerakan yang salah sebabnya knight boleh datang di F2 membuat fork ke arah king, queen dan seterusnya rook. Jadi kita ada king melarikan diri ke E3. Hitam boleh meneruskan dengan plannya iaitu queen ke H4. Kat sini idea hitam ialah untuk membuat check di F4 supaya king lari ke D3 dan seterusnya knight boleh membuat fork di F2 dan seterusnya makan queen secara percuma. Bertahan yang boleh dibuat oleh putih kat sini ialah rook ke F1, dan selepas gerakan D5 yang dibuat oleh hitam, semua piece-piece hitam termasuklah bishop di C8 telah bersedia untuk keluar. Dan kalau bishop ni menyerang queen, kita dapat tengok bahawa queen tu tak mempunyai tempat yang bagus untuk melarikan diri. Sebabnya sekali lagi, knight boleh mengancam untuk makan pawn di C2. Sekali lagi membuat fork ke arah king dan juga queen kat situ. Kita kembali ke posisi ni sekali lagi. E3, kita ada king E3 kat sini. Dan sekali lagi, gerakan queen ke H4 perlu dilakukan. Naik muak dah saya bagi tahu gerakan ni. Gerakan yang sama je. Baik. Dan kalau kita tengok kat sini, sememangnya kalau putih merupakan seorang yang tamak dan dia buat gerakan knight makan rook di H8, ini merupakan satu blunder sebabnya hitam boleh membuat checkmate dalam 4 langkah kat sini. Baik, korang boleh pause video ni dan cuba latih. Tengok korang boleh cuba berfikir dengan jauh ke tidak kat sini. Baik. Checkmate kat sini dimulakan dengan queen ke F4 check, king terpaksa lari ke E2. Queen F2, king terpaksa ke D3 dan kita ada knight C5, king ke C3 dan seterusnya queen D4 membuat checkmate. Satu penamat yang sangat cepat hanya dengan 11 langkah semuanya. Baik. Sekali lagi kita kembali ke posisi ni buat kali yang terakhir sebabnya kita nak tengok move
yang terakhir yang boleh dibuat oleh king putih kat sini. Jadi kita ada king ke F3. Apa berlaku kalau king ke F3? Hitam meneruskan serangannya dengan queen ke F6. Kalau king makan knight di E4, kita ada gerakan D5, membuat check menggunakan pawn. Dan sememangnya kat sini king tak boleh nak makan pawn tersebut, sebab kalau king makan, kita ada checkmate dalam 2 langkah. Bermula dengan knight ke B4, king ke E4 dan seterusnya queen ke F4. Ataupun kat sini kalau king lari ke C5, kita ada queen ke B6 pun checkmate 2 langkah juga kat situ. Baik, jadi di posisi ni putih boleh memilih untuk makan pawn tersebut dengan menggunakan bishop. Kita ada queen ke F4 check, king terpaksa ke D3, queen D4, king ke E2 dan seterusnya. Hitam makan sahaja bishop di D5. Kat sini kalau korang perasan, hitam membuat beberapa ancaman. Yang pertama, dia cuba untuk memakan knight di F7 secara percuma. Yang kedua, dia cuba untuk mengeluarkan bishopnya ke G4 dan seterusnya membuat satu taktik yang dinamakan skewer. Dan queen putih akan mati secara sia-sia kat situ. Selain tu, hitam juga cuba untuk membuat checkmate, cuba untuk menyerang king putih yang sedang melarikan diri kat sini. Jadi terdapat ancaman yang berlainan kat situ, terlalu banyak ancaman. Jadi saya harap korang dapat sedikit sebanyak idea dan juga plan yang ingin dibuat oleh pemain yang memainkan opening Traxler Counter Attack kat sini. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.